Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan bahan kimia dalam pemprosesan makanan. Bagaimana kita nak mengetahui sama ada makanan yang kita beli itu mengandungi bahan kimia ataupun tak? Okey, pelajar. Okey, semasa kita nak membeli produk, pastikan kita melihat pada label yang tertera pada pembungkus makanan tersebut. Okey, di situ dinyatakan ramuan utama dan juga bahan kimia yang digunakan sebagai bahan tambah dalam makanan tersebut. Okey, kebiasaannya bahan kimia tersebut dinyatakan dalam bentuk kod yang tertentu. Okey, berikut adalah contoh-contoh bahan kimia yang digunakan dalam pelbagai jenis makanan yang diproses. So, kamu boleh lihat satu-satu contoh bahan kimia tersebut. Okey, seterusnya, apakah kepentingan bahan kimia ni dalam pemprosesan makanan? Okey, yang pertama, dapat menjadikan makanan tu tahan lebih lama. Okey, yang kedua, memperbaiki rupa dan juga tekstur makanan supaya lebih menarik. Okey, seterusnya, meningkatkan rasa ataupun menjadikan makanan tersebut lebih enak. Okey, seterusnya, meningkatkan kualiti makanan tersebut. Okey, dan yang terakhir, untuk menambahkan nutrisi makanan. Okey, sebenarnya ada banyak jenis bahan kimia yang digunakan sebagai bahan tambah dalam pemprosesan makanan. Okey, antaranya adalah pengawet. Okey, pengawet ni berfungsi untuk mencegah pertumbuhan dan juga pembiakan mikroorganisma. Okey, seterusnya, ia dapat mengurangkan kerosakan makanan. Okey, seterusnya, menjadikan makanan lebih tahan lama. Okey, pengawet ada yang dikelaskan sebagai pengawet semula jadi dan ada juga yang diperolehi secara buatan ataupun sintetik. Okey, contoh pengawet semula jadi adalah seperti garam, gula dan cuka. Okey, dan pengawet buatan ataupun sintetik ni termasuklah natrium nitrit, natrium nitrat, asid benzoik, asid borik dan juga sulfur dioksida. Okey, contoh makanan yang diawet termasuklah makanan laut. Sayur-sayuran ni biasanya bila kita nak masak, kita tambahkan dengan garam. Kalau buah-buahan, selalunya kita tambahkan gula supaya rasanya lebih manis ataupun lebih sedap. Cuka kebiasaannya digunakan untuk menjerukkan makanan. Sementara dalam pemprosesan daging, daging burger ataupun sausage, kebiasaannya menggunakan natrium nitrit dan juga natrium nitrat. Benzoik pula digunakan untuk mengawet jus buah-buahan dan juga sos tomato. Asid borik digunakan untuk mengawet mi, berbola ikan dan sebagainya. Seterusnya, sulfur dioksida digunakan dalam pembuatan kordial buah-buahan. Seterusnya, bahan pewarna. Bahan pewarna ni sebenarnya nak menjadikan makanan tersebut lebih menarik. Untuk menarik perhatian pengguna untuk membelinya. Fungsinya untuk menambahkan warna dalam makanan, menjadikan makanan tersebut kelihatan lebih menarik. Contoh pewarna semula jadi termasuklah daun pandan, kunyit, susu, karamel, santan. Sementara pewarna buatan ni termasuklah tantrazina, sunset yellow, carmoisin, dan sebagainya yang kamu boleh perolehi dalam bentuk botol di pasaran. Contoh penggunaan bahan pewarna kebiasaannya dalam penghasilan kuih-muih, minuman, gula-gula, aiskrim, icing untuk hiasan kek, dan sebagainya. Seterusnya,
kita tengok pula kepada bahan kimia peluntur. Okey, peluntur ni fungsinya adalah untuk melunturkan warna asal makanan yang tidak dikehendaki. Okey, seterusnya menjadikan makanan tersebut, contohnya tepung ataupun beras tu kelihatan lebih putih dan bersih. Okey, so contoh bahan kimia, okey, sama ada secara semula jadi ataupun buatan, okey, digunakan sebagai peluntur termasuklah karbon diaktifkan, okey, dan juga benzol peroksida. Okey, karbon diaktifkan, okey, seperti yang ada pada slide ni, okey, digunakan untuk meluntur ke gula tebu. Okey, sementara benzol peroksida biasanya digunakan untuk melunturkan warna gula, okey, beras, tepung dan juga bihun. Okey, seterusnya bahan kimia lain adalah perisa, okey, yang berfungsi untuk meningkatkan rasa makanan, okey, menjadikan makanan ini lebih sedap dan berbau lebih wangi, lebih harum. Okey, seterusnya menambahkan rasa semula jadi makanan. Okey, antara contoh bahan kimia semula jadi yang digunakan adalah gula, garam, cuka, daun pandan, vanila dan sebagainya. Okey, untuk digunakan dalam penghasilan kuih muih, kek dan juga aiskrim. Okey, sementara bahan kimia ataupun perisa buatan, okey, adalah seperti mononatrium glutamate ataupun kita tambahkan ke dalam mi segera, okey, kicap, okey, kerepek kentang ataupun sebarang makanan yang diproses untuk menjadikannya lebih sedap. Okey, kemudian kita beralih pula kepada bahan kimia penstabil. Okey, penstabil ni berfungsi untuk mencegah pemendapan butiran dalam makanan cair. Okey, seterusnya memperbaiki tekstur dan juga memekatkan makanan. Okey, so antara bahan kimia semula jadi yang digunakan sebagai penstabil, okay, termasuklah kanji, gelatin, okay, agar-agar dan juga gam akasia. Okay, so antara contoh makanan yang mengandungi bahan penstabil pula termasuklah sos cili dan tomato, okay, jelly, aiskrim, okay, sup segera, okay, dan juga gula-gula. Okey, seterusnya bahan kimia berfungsi untuk menjadikan makanan atau minuman tu lebih manis. Okey, terdapat pelbagai bahan kimia, okay, sama ada secara semula jadi ataupun secara buatan yang digunakan sebagai pemanis. So kalau kamu lihat pada rajah di bawah tu, kamu boleh nampak, okay, gula pun ada pelbagai jenis. Okay, ada gula putih, gula perang, okay, ada gula batu. Okay, next kamu boleh nampak kat situ ada juga daun stevia. Okay, stevia juga digunakan sebagai pemanis. Okay, untuk menghasilkan kuih muih, kek dan juga minuman. Okay, kalau bahan kimia yang digunakan sebagai pemanis ni, okay, yang dihasilkan secara buatan pula termasuklah aspartam dan sorbitol, okay, dan dia selalunya digunakan dalam penghasilan cordial, minuman, jam, okay, dan juga makanan. Okay, kalau yang sorbitol tu untuk okay. Okay, seterusnya, okay, bahan kimia yang dipanggil sebagai antioksidan. Okay, antioksidan ini berfungsi untuk memperlahankan proses pengoksidaan makanan berlemak. Okay, dan juga berfungsi untuk mencegah warna buah dan sayur-sayuran daripada bertukar menjadi perang. Okay, so antara bahan kimia semula jadi yang digunakan sebagai bahan antioksidan termasuklah asid ascorbic, okay, vitamin C, tocopherol dan juga vitamin E. Okay, okay. So
bahan-bahan tadi ni berfungsi untuk memperlahankan pengoksidaan sama ada minyak masak, margarin, biskut dan sebagainya lah. Maksudnya makanan yang mengandungi lemak. Seterusnya daripada sumber buatan adalah seperti hydroxyanisol yang terdapat dalam pil vitamin. Seterusnya adalah bahan pengimulsi. Pengimulsi ni fungsinya untuk mengimalsikan bahan yang tidak bercampur seperti lemak dan air dalam makanan. Maksudnya dia nak bagi bahan-bahan tersebut terlarut campur. Seterusnya memperbaiki kehomogenan, kestabilan dan juga tekstur makanan. So, antara bahan kimia semula jadi yang digunakan sebagai pengimulsi termasuklah lecithin. Lecithin ini diperolehi sama ada daripada kuning telur ataupun kacang soya. Digunakan dalam penghasilan aiskrim dan coklat. Sementara pektin pula digunakan dalam penghasilan mayonis dan juga puding. Asid lemak seperti monoglycerida, sumber semula jadi dan juga magnesium stearat, iaitu sejenis bahan kimia buatan pula digunakan dalam penghasilan yogurt dan keju. Baiklah. Bahan kimia yang kita bincangkan tadi juga mempunyai kesan buruk terhadap kesihatan manusia. Di antaranya, jika bahan kimia ni diambil secara berpanjangan, mungkin akan menyebabkan berlakunya pelbagai masalah kesihatan. Sebagai contoh, pengambilan bahan pengawet yang berlebihan untuk jangka masa yang lama mungkin menyebabkan berlakunya kanser, gangguan pada sistem pencernaan manusia, menyebabkan berlakunya alergi, ruam dan juga kegatalan kulit, kecacatan fetus dalam kandungan ibu dan seterusnya merosakkan hati dan ginjal. Sementara pewarna boleh menyebabkan berlakunya kanser, kemandulan, keracunan makanan dan merosakkan hati dan ginjal juga. Peluntur juga menyebabkan berlakunya kanser dan keracunan makanan. Sementara bahan perisai yang berlebihan menyebabkan kanser, tekanan darah tinggi, sakit jantung, kerencatan otak pada kanak-kanak, seterusnya merosakkan organ dalaman seperti hati dan ginjal. Seterusnya pengambilan pemanis secara berlebihan juga boleh menyebabkan berlakunya kanser, diabetes mellitus ataupun kencing manis, alergi, ruam dan kegatalan kulit, obesiti. Seterusnya merosakkan hati dan ginjal. Yang terakhir, pengambilan antioksidan yang berlebihan akan merencatkan pertumbuhan badan, merosakkan hati dan ginjal, juga menyebabkan ruam dan kegatalan kulit. So ini sahaja yang saya nak bincangkan pada sesi kali ini. Sekian, terima kasih.